Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Mabadi' Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawa'id Al-Fiqhiyah karangan Ustaz Abdul Hamid Hakim. Kita muka surat 9. Katanya Al-Mabhathu Thalith, perbahasan yang ketiga. Perbahasan yang ketiga adalah fil am, pada lafaz yang umum. Jadi antara perkara yang dibincang dalam usul fiqh adalah tentang dalalah bagi al-alfaz, tentang maksud dan makna bagi sesebuah lafaz. Kita kena faham Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbangsa Arab. Maka antara perkara yang cukup penting dalam kita nak memahami Al-Quran dan memahami hadis itu adalah kita kena faham penggunaan lafaz dan kalimah di dalam bahasa Arab. Sebab itulah ulama usul fiqh mereka membincang lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab. Antara hak yang dibincang oleh ulama usul fiqh adalah berkenaan dengan lafaz am, berkenaan dengan lafaz khas, berkenaan dengan lafaz mutlaq, berkenaan dengan mutlaq, muqayyad, atau dibincang oleh ulama usul fiqh. Jadi kita kitab Mabadi' Awwaliyah ni kita asas sebenarnya panjang lagi perbincangan dan perincian yang berkait dengan perbincangan berkenaan dengan al-am yang tidak disebut dalam buku ini. Cuma cukup bagi orang yang mula-mula belajar ilmu usul fiqh, dia faham, dia tahu sebagai permulaan lafaz am, lafaz khas. Lepas tu nanti kita akan cerita pula tentang mutlaq, muqayyad. Okey, kena faham asas dulu. Lafaz am katanya wahwa ma amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasr. Barang, yakni lafaz yang amma, yang meratailah ia syai'ain, akan dua perkara. Fasa'idan, ke atas, dua perkara ke atas. Min ghairi hasr, tanpa dibataskan. Min ghairi hasr, daripada ketiadaan dibataskan. Lafaz yang meratai dua perkara ke atas tanpa ada pembatasan. Okey, itu yang dimaksud dengan lafaz yang am, lafaz yang umum. Lafaz yang meratai dua perkara ke atas tanpa ada pembatasan. Kata dia, wal alfadhu
al-mudihatu lahu arba'ah. Lafaz-lafaz yang menjelaskan bagi am itu ada 4. Ada 4 lafaz yang boleh kita faham maknanya adalah umum. Ada 4 lafaz. Cuma yang disebut dalam kitab ni 4 lafaz. Sebenarnya banyak lagi lafaz-lafaz am. Sebab itulah kita khabar kitab ni hanyalah untuk permulaan. Dan banyak lagi yang berkait dengan am yang dibincang dalam ilmu usulul fiqh. Tapi kita tidak boleh kita nak belajar kitab besar-besar selalu. Sama juga masa kita belajar kitab kecil-kecil, kita tidak boleh terus untuk orang yang baru belajar kita terus membincangkan definisi. Definisi ni tidak lengkap, definisi ni tidak sempurna. Hak yang sempurna sekian-sekian, kerana benda kerana sekian-sekian. Itu tidak sesuai untuk peringkat permulaan. Untuk peringkat permulaan tidak sesuai. Jadi cukup kita faham lafaz umum ini adalah lafaz yang meratai 2 perkara ke atas tanpa ada batasan. Baik. Katanya yang pertamanya adalah al-ismul wahidul mu'arrafu bil lam. Al-ismul wahid, isim mufrad, isim yang mufrad, isim yang mufrad al-mu'arraf bil lam, yang ditakrifkan. Apa yang ditakrifkan? Yang dijadikan dia sebagai isim ma'rifah dengan lam, dengan alif lam. Kita dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah kita ada bincang berkenaan dengan isim ma'rifah. Kita bincang isim nakirah dan kita bincang isim ma'rifah. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam. Lepas tu kita pun bincang pula tentang isim ma'rifah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Isim ma'rifah ada berapa? Ada 5. Yang pertamanya adalah al-mudmaru, isim mudmar. Lepas tu wal alamu, isim alam. Lepas tu al-mudmaru wal alamu. Lagi wal ismul mubhamu, isim mubham. Lepas tu wal ismul ladhi fihi al-alif wal lam, dan isim yang ada padanya alif lam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi, dan setiap isim hak yang diidhafahkan kepada salah satu daripada hak tadi. Jadi antara isim makrifahnya adalah isim yang ada alif lam, yang masuk alif lam. Jadi katanya isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam, maka dia termasuk dalam lafaz am. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tengok, as-sariqu, as-sariqu, sariq adalah isim mufrad. Sariq isim mufrad atau wazan fa'il. Sariqah isim mufrad atau wazan fa'ilah. Faham? Allah Ta'ala kata dia as-sariq was-sariqatu, perempuan lelaki yang curi, was-sariqatu, dan perempuan yang curi, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka keraklah, potonglah tangan kedua-duanya. Maka ulama faham daripada ayat as-sariq was-sariqatu, semua orang curi, sama ada lelaki ataupun perempuan, kena kerak tangan. Tapi bila cukup syarat-syarat dia lah. Semua orang curi, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka kena kerak tangan. Kenapa kau ulama faham semua orang curi? Kerana perkataan sariq adalah isim mufrad al-mu'arraf bi al.
Isim mufrad al-muhalla bi al, yang masuk alif lam. Okey. Dia buat contoh, qala Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insan, sesungguhnya manusia. Insan ada alif lam. Maksud dia sesungguhnya semua manusia. Betul? Sesungguhnya semua manusia. Kita faham al-insan dengan makna yang umum kerana lafaz insan ada alif lam. Sesungguhnya semua manusia lafi khusr, sesungguhnya berada di dalam kerugian. Illa alladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Okey, kita tengok illa tu kalau kita belajar dalam ilmu nahwu dipanggil adatus istithna, alat yang digunakan untuk istithna. Tak gitu? Melainkan. Kita ingat dalam kaedah apa yang disebut oleh ulama, al-istithna min ghairi hasrin mi'yarul umum. Betul? Al-istithna min ghairi hasrin mi'yarul umum. Istithna tanpa pembatasan itu adalah mi'yar, ukuran bagi umum. Kita nak faham umum ataupun tidak, kalau lafaz itu boleh diistithnakan, maka menunjukkan lafaz itu adalah umum. Tengok, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Tengok, boleh diistithnakan, maka menunjuk bahawasanya dia memberi faedah umum. Baik. Kemudian yang pertama, yang keduanya wasmul jam'i, dan isim jamak al-mu'arraf bil lam, yang ditaarifkan, yang dimakrifahkan dia dengan alif lam. Lafaz jamak yang ada padanya alif lam juga termasuk dalam lafaz yang umum. Sebagai contoh, qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih akan semua orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Jadi al-muhsinin jamak mudzakkar salim, ada alif lam, maka dia memberi faedah umum. Cuma kita kena faham pula, alif lam ni dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada alif lam al-ahdiyah, ada alif lam al-jinsiyah. Alif lam al-ahdiyah pula terbahagi kepada 3. Ada al-ahdi al-zikri, ada al-ahdi al-zihni, ada al-ahdi al-huduri, ada alif lam lil-ahad al-zihni, lil-ahad al-zikri, lil-ahad al-huduri. Itu ada perbincangan yang panjang. Kita mau masuk dalam perbincangan tersebut. Jadi kalau kita masuk dalam perbincangan tersebut jadi panjang. Secara ringkas, jamak yang berarti molek jamak yang apabila masuk alif lam, dia memberi dia termasuk dalam lafaz yang umum, adalah dengan syarat alif lam di situ bukanlah alif lam lil ahdiyah. Kalau alif lam lil ahdiyah, maka ia memberi maksud yang lain. Faham? Dia memberi maksud yang lain. Okey, itu secara ringkas saja secara ringkas. Tak perlu kita nak bincang panjang lebar, nak erek panjang lebar untuk peringkat permulaan. Jadi cukup peringkat permulaan kita tahu isim mufrad yang ada alif lam, jamak yang ada alif lam, ia memberi faedah umum. Tetapi setiap satu daripada itu ada perinciannya. Setiap satu ada perinciannya. Baik. Kemudian wala fin nakirat, dan la pada isim-isim nakirah. La pada isim nakirah, la tu la nafiyah.
pada isim nakirah, juga memberi faedah umum. Sebab itulah kita biasa dengar dia an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi, nafi memberi faedah umum. Contoh, qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi, tidak dapat membela oleh seorang diri akan sesuatu pun daripada diri yang lain. Jadi pada hari kiamat Alhamdulillah. Jadi pada hari kiamat, seorang dia tidak dapat membela seorang yang lain. Mereka golongan yang Allah Subhanahu wa mereka golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi izin. Baik. Sekarang ni perkataan nafsun, sebelum dia ada nafi. Nafsun tu isim nakirah. Mana-mana orang dia tidak boleh membela mana-mana orang lain. Mereka orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi izin, hak tu bab lain. Okey, kita buat contoh lain ya, untuk kita faham. Tadi kita ada sebut kaedah al-istithna min ghairi hasrin mi'yarul umum. Kita kena ingat lalu kaedah-kaedah lagu tu. Jadi kalau kita tak ingat, macam mana kita nak masuk kitab besar-besar? Baik. Jadi kalau kita tak ingat macam mana kita nak masuk kitab besar-besar. Tadi kita kata dia al-istisna min ghairi hasrin mi'yarul umum. Istisna tanpa pembatasan, tanpa dibataskan, adalah mi'yarul umum, ukuran bagi umum. Okey, nakirah pada halaman nafi dia memberi faedah umum. Sebab itulah nakirah pada halaman nafi kita boleh istithnakan dia. Contoh kita katakan dia, la rajula fid dari illa Zaidan. Dalam bahasa Arab boleh kita kata gitu. La rajula, tak ada seorang lelaki pun dalam rumah. Okey. Illa Zaidan, melainkan Zaid. Boleh kita benda? Boleh kita istithna. Kena ingat, al-istithna mi'yarul umum. Baik. Kemudian yang keempat, wal asmaul mubhamah. Isim-isim mubham. Dia isim mubham ini, ia merangkumi isim mausul, isim syarat, isim istifham. Isim mubham dia merangkumi isim mausul, isim syarat, isim istifham, merangkumi. Kaman fi man ya'qil, seperti lafaz man pada mereka yang berakal. Di lafaz man ni digunakan kepada mereka yang berakal. Dia berbeza dengan lafaz ma isim mausul digunakan kepada ghairil aqil. Itu pada asal begitulah, pada asalnya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Allah Ta'ala
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa, mang tu adalah mang syartiyah. Siapa-siapa, tengok umum, laki ke puang ke, tengok umum tu. Siapa-siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar, seberat zarrah, semut yang kecil, khairan, kebaikan, dia buat kebaikan kecil je, sikit je dia buat kebaikan, yarahu, jawab bagi man, nescaya melihatlah ia akan kebaikan tersebut. Dia akan dibalas walaupun kebaikan yang dibuat adalah kebaikan yang kecil. Baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa ma fi ma la ya'qil, dan ma isim mausul, pada barang yang tidak berakal, pada benda yang tidak berakal. Contoh, qala Allah Ta'ala wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala basir, amat melihat, bima ta'malun, dengan semua barang yang beramal oleh kamu, semua benda yang kamu amalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Dia termasuk dalam dia, dalam lafaz umum. Wa ayun, dan lafaz ayun, qala Allah Ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana-mana, apa-apa yang engkau berdoa, dah kira lah, mana-mana nama-nama Allah Ta'ala yang mu berdoa, maka baginya Allah Ta'ala al-asma'ul husna, nama-nama yang elok. Allah ke, Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, Ya Allah ke, Ya Rahman ke, Ya Rahim ke, Ya. Baik. Wa aina fil makan, dan aina pada tempat, zarful makan, isim makan. Ainama takunu yudrikumul maut. Ainama, di mana sahaja, takunu, adalah kamu, yudrikumul maut, nescaya mendapati akan kamu oleh mati. Mati itu akan kenamu di mana saja kamu berada. Itu umumlah. Wa mata fi zaman, mata tu zaraf zaman, mata pada zaman, pada masa. Contoh, mata safarti fa anti taliq, bila mana engkau bermusafir maka mung tertolak. Tak kira lah bila mana pun, bila pagi, petang ke, siang ke, malam, umum lah. Bila mana mung bermusafir maka mung orang yang tertolak. Baik. Kemudian katanya lagi, al-mabhathur rabi', perbahasan yang keempat, fil khas wat takhsis, pada membincangkan tentang khas dan tentang takhsis. Okey, kita ada khas dan kita ada takhsis. Kita ada khas dan kita ada takhsis. Okey, ada perbezaan di antara khas dan takhsis. Okey, kita tengok apa makna khas dan apa makna takhsis. Wal khas ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasr, barang yang tidak mencapailah ia akan dua perkara ke atas tanpa hasar, tanpa batasan.
Barang yang tidak mencapai dua perkara ke atas tanpa ada batasan. Maksudnya dia mencapai dua ke tiga ke dengan ada batasan. Dia mencakupi dua perkara ke ataupun lebih dengan ada batasan. Kemudian makna takhsis pula adalah ikhraju ba'dhi madlulil 'am, mengeluarkan sebahagian daripada madlul, mengeluarkan sebahagian daripada madlul bagi am, sebahagian daripada makna bagi lafaz yang am itu. Lafaz yang umum, baik, kita mengeluarkan sebahagian daripada makna dia, maka itu yang dinamakan sebagai takhsis. Okey, kita kena bezakan al-khas, lawang dia am, manakala takhsis ini adalah kita mentakhsiskan lafaz yang umum. Kita mengeluarkan sebahagian daripada makna bagi lafaz yang am, itu yang dinamakan sebagai takhsis. Wahwa, dan iaitu takhsis ini qisman, ada dua bahagian. Takhsis ada dua bahagian. Yang pertamanya muttasilun wa munfasil. Ada takhsis yang muttasil, ada takhsis yang munfasil. Alhamdulillah. Ada takhsis yang muttasil, ada takhsis yang munfasil. Fal muttasilu anwa', dan takhsis yang muttasil ni ada beberapa bagai, ada beberapa bahagian. Minha, sebahagian daripadanya alhamdulillah, sebahagian daripadanya adalah al-istithna. Istithna, sebagai contoh qala Allah Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya semua manusia. Al-insan lafaz yang umum, semua manusia, tak kira lelaki ke puan, kecil besar, tua muda, asal kata dia insan, dia masuk di bawah lafaz ini. Semua manusia lafi khusr, sesungguhnya berada dalam kerugian. Illa alladhina, ni ditaksiskan keumuman manusia yang berada dalam kerugian dengan istithna. Illa alladhina, mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, dia dikeluarkan daripada manusia yang berada dalam kerugian. Jadi orang ni adalah golongan yang tidak rugi. Minha, antaranya, antara takhsis dengan takhsis yang muttasil, at-taqyidu bis-sifat, mengkaitkan dengan sifat, mengikatkan dengan sifat. Cuma dalam bab ni ada perbincangan sikit ni. Biarlah, tak apalah. Dia sebenarnya ada perbezaan di antara am dengan mutlak.
dia fatahriru raqabah, maka memerdekakan seorang hamba. Hak ni dipanggil mutlak. Cuma mutlak itu diqaidkan dengan sifat. Dia kalau taqyid dengan maksud adalah mengqaidkan hak yang mutlak. Kalau takhsis adalah mengkhususkan yang am. Pada asal begitu. At-taqyidu bis-sifah, mengqaidkan dengan sifat. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala fi kafaratil qatl, pada kifarat bunuh. Allah Taala katakan ni, fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahrir, maka memerdekakan raqabah, seorang hamba. Itu dipanggil mutlak. Dia perkataan raqabah ni, dia menunjuk di atas seorang hamba tanpa ditentukan. Tanpa ditentukan mana-mana hamba. Asal kata seorang hamba. Tapi didatangkan qaid dia. Diqaidkan dengan sifat fatahrir raqabatin mu'minah, hamba yang beriman. Jadi nak mengeluarkan hamba yang kufur. Jadi raqabah, lafaz yang mutlak diqaidkan dengan mukminah. Bid'ah antaranya adalah at-takhsis bil ghayah, mentaksiskan dengan ghayah. Dengan ghayah. Qala Allah Ta'ala, wa la taqrabuhun, jangan menghampiri oleh kamu akan mereka itu isteri-isteri kamu yang sedang datang haid, hatta yathurn, sehingga suci oleh mereka itu. Jadi ditaksiskan larangan mendekati isteri sehinggalah isteri suci. Minha, antaranya lagi at-takhsisus bil badan, mentaksiskan dengan badan, dengan gantian. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah menjadi kewajipan ke atas manusia hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitullah. Hajjul bait, qasad ke Baitullah untuk mengerjakan haji. Tengok, bagi Allah atas an-nas, semua manusia. An-nas tu umum. Lepas tu didatangkan badan. Siapa an-nas di sini? Man istata'a ilaihi sabila, mereka yang mampu kepadanya nisbah jalan. Ada perbelanjaan, ada kemampuan, golongan ni lah. Jadi bukan semua manusia, hanya orang yang mempunyai kemampuan saja hak yang wajib. Orang yang mempunyai kemampuan saja hak yang wajib mengerjakan haji. Kemudian taksis munfasil pula. Saat ni taksis muttasil, ni taksis munfasil. Fal munfasilu anwa'. Munfasil pula ada beberapa bagai, beberapa jenis, beberapa bahagian. Yang pertamanya adalah taksisul kitabi bil kitab. Taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Taksis Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Taksis Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Maksudnya, ayat lain kita faham secara umum, tapi ada ayat yang lain yang mentaksiskan keumuman ayat hak yang umum tadi. Itu dipanggil dia taksis al-kitab bil kitab. Sebagai contoh, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tankihul musyrikati, dan janganlah mengahwini oleh kamu, wahai orang lelaki yang beriman, al-musyrikat, akan semua perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan yang melakukan syirik.
perempuan-perempuan yang melakukan syirik. Jadi al-musyrikat adalah jamak. Al-muhalla bi'al yang ada alif lam. Maka jamak yang ada alif lam termasuk dalam lafaz umum. Mu jangan berkahwin dengan mana-mana perempuan yang menyekutukan Allah. Jadi perkataan al-musyrikat dia merangkumi penyembah berhala, merangkumi Kristian, kerana Kristian juga melakukan syirik kepada Allah. Dia kata innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang tiga daripada tiga Tuhan. Begitu juga golongan-golongan yang lain, mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang perempuan yang melakukan syirik, maka dia masuk di bawah perkataan al-musyrikat. Tapi ada ayat yang lain Allah Ta'ala khassasa ataupun khussisa, ditakhsiskan akan qauluhu ta'ala wa la tankihul musyrikat, ditakhsiskan biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. Maksud dia ditakhsiskan tadi ada dah, mengeluarkan sebahagian daripada makna yang umum yang ada pada perkataan al-musyrikat saat itu. Dikeluarkan makna yang umum dia dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wal muhsanat, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri daripada perempuan-perempuan, daripada orang-orang yang diberi akan mereka itu akan kitab, min qablikum, daripada sebelum kamu. Maksudnya Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab sebelum ni, Taurah dan Injil. Halal, boleh kita berkahwin dengan mereka, boleh kita nikah dengan mana-mana perempuan daripada bangsa Yahudi dan daripada perempuan yang daripada beragama dengan agama Yahudi, dan daripada mana-mana perempuan yang beragama dengan agama Nasara. Cuma dalam bab penetapan syarak itu ada perbincangan fiqh lain. Kita mau bincang penetapan syarak. Ada di sana ada penetapan syarak yang diletakkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Yang mana penetapan syarak imam yang diletakkan oleh Imam Syafi'i tidak diletakkan oleh sebahagian daripada ulama fiqh yang lain. Atau kita mau bincang. Cuma kita nak bincangnya adalah larangan wala tankihul musyrikat. Keumuman ini ditakhsiskan dengan ayat yang lain, iaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maksud dia wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hillul lakum, halal bagi kamu. Kemudian wa takhsisul kitab bis sunnah, dan mentakhsiskan kitab dengan sunnah. Kitab Al-Quran, ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang kita dapat faham hukumnya, yang kita dapat faham hukumnya adalah umum. Tetapi as-sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhsiskan keumuman ayat tersebut. Sebagai contoh, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Yusikum, menyuruh akan kamu oleh Allah, fi auladikum ay fi sya'ni mirathi auladikum, pada urusan pusaka anak-anak kamu. Umum tu, auladikum, anak-anak kamu. lizzakari mithlu hadzil unthayain, bagi seorang lelaki seumpama bahagian dua orang perempuan. Seorang lelaki seumpama bahagian dua orang perempuan. Jadi umum. Jadi alhamdulillahirabbil alamin.
Semua pula kena ekor ni. Tak berhenti lagi. Daripada tadi tak bilang apa. Alhamdulillah. Jadi ayat ni merangkumi asyamilu lil waladil kafir, yang merangkumi bagi anak yang kafir. Asal anak kita, maka dia berhak mendapat pusaka kalau kita tengok kepada ayat yusikumullahu fi auladikum. Kita faham umum di situ. Tetapi katanya khusisa bi hadithis sahihain, ditakhsiskan. Apa maksud ditakhsiskan? Dikeluarkan sebahagian daripada makna bagi auladikum. Sebab takhsis maknanya ikhraj ba'di madlulil 'am. Ditakhsiskan dengan hadis as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Tidak boleh mewarisi oleh orang Islam akan orang kafir, dan tidak juga orang kafir akan orang Islam. Kemudian yang ketiga, wa takhsisus sunnati bil kitab, dan takhsis sunnah dengan kitab. Kalau kita tengok dalam hadis, ada hukum yang umum, tapi dalam Al-Quranul Karim mentaksiskan keumuman hukum tersebut. Sebagai contoh, kataksisi hadis sahihain, seperti taksis hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan solat seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Rasul kata apa dia? Allah Ta'ala tidak menerima solat seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Allah Ta'ala tidak menerima solat seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Jadi mana-mana orang yang berhadas, kalau dia tidak berwudu, maka Allah Ta'ala tidak terima solat dia. Baik. Kemudian ditaksiskan hadis ini biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika adalah kamu orang-orang yang sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika adalah kamu orang yang sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin, sakit sampai tak boleh guna air, aw ala safar, ataupun bermusafir. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun datanglah seorang di kalangan kamu tempat qada hajat, maksudnya dia qada hajat, aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, ataupun bersentuh dengan perempuan, falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu tayammum sa'idan tayyiba, dengan tanah yang suci. Jadi hadis Rasul kata Allah Ta'ala tidak menerima solat seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas. Maksud dia benda, Allah Ta'ala tidak menerima solat seorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu, iaitu bagi orang hak yang tidak sakit, bagi orang hak yang tidak bermusafir, hak yang tidak ada air. Jadi ada pun orang hak yang sakit tidak boleh guna air, ataupun orang musafir tak ada air, maka tetap Allah Ta'ala terima solat dia walaupun dia tidak bertubuh wudu, tapi dengan syarat dia mengambil, dia bertayamum. Boleh faham tak?
Kemudian wa takhsisus sunnati bis sunnah, dan mentakhsiskan sunnah dengan sunnah. Ini termasuk dalam takhsis munfasil. Takhsis sunnah dengan sunnah. Contoh, katakhsisi hadis sahihain, seperti mentakhsiskan hadis Bukhari dan Muslim. Mana kata Rasulullah, fi ma saqatis sama'ul usyru, pada barang ni maksudnya tanaman, buah-buahan, masuk belakalah. Saqatis sama', yang disirami oleh langit, disirami dengan air hujan, kena keluar zakat sebanyak al-usyru, 1/10. Kalau kita tengok Rasulullah guna perkataan ma, kalimah ma, lafaz ma ni adalah isim mausul. Isim mausul termasuk dalam sirah umum, lafaz yang menunjuk di atas umum. Jadi dah kira mana-mana pokok, mana-mana buah-buahan, wajib kena keluar zakat sebanyak 1/10 apabila disirami oleh air hujan. Sebab ada sikit ataupun banyak, dah kira lah. Sikit ke banyak ke, dah kira. Sebab Rasul kata fima saqatis sama' al-usyur, mana-mana tanaman, mana-mana buah-buahan yang disirami dengan air hujan tanpa perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk proses penyuburan dia. Untuk proses penyuburan dia tanpa perlu kena keluar perbelanjaan dengan air hujan, maka wajib kena keluar zakat sebanyak 1/10. Wajib kena keluar zakat sebanyak 10%, tanpa dikira kepada kadar yang dapat. Dapat sekilo ke, dapat 10 kilo ke, 100 kilo ke, 2000 kilo ke, 3000 kilo ke, kita dapat faham wajib kena keluar zakat sebanyak 1/10. Tapi hadis ni ditaksiskan bi hadithihima, dengan hadis keduanya Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah, tidaklah pada barang yang kurang daripada 5 awsuq sedekah. Hak tadi nampak tak ada kira banyak mana. Hak ni ditetapkan, kalau sampai 5 awsuq baru wajib kena keluar sedekah, baru wajib keluar zakat. Tak sampai 5 awsuq tak wajib keluar zakat. Jadi hak tadi kita kena faham lagu mana. Pada buah-buahan ataupun tanaman yang disirami oleh hujan dan dia sampai 5 awsuq, kena kata gitu, dia sampai 5 awsuq wajib kena keluar 1/10. Kalau dah sampai 5 awsuq dah wajib keluar 1/10. Katanya wa takhsisul kitab bil qiyas, dan mentakhsiskan kitab Al-Quran dengan qiyas. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Az-zaniyatu, penzina perempuan. Itu zaniyah isim mufrad. Isim mufrad, isim fa'il, hak yang mufrad. Lepas tu ada alif lam, jadi memberi faedah umum. Mana-mana perempuan yang berzina. Wazani, mana-mana lelaki yang berzina. Fajlidu, maka hendaklah ratang oleh kamu. Kulla wahidin minhuma, setiap seorang daripada keduanya kena ratang sebanyak 100 jaldah, 100 ratang. Jadi mana-mana perempuan yang zina, laki-laki berzina, kena ratang sebanyak 100. Jadi kalau kita tengok kepada keumuman ni, tak kira lah merdeka ke hamba ke, tak kira lah penzina tu merdeka ke hamba ke, kena ratang sebanyak 100. Tapi katanya fa innahu, maka sesungguhnya firman Allah Ta'ala ini khassa ataupun khussa minhal amah, ditakhsiskan daripadanya akan hamba perempuan. Hamba perempuan ditakhsiskan sebab dia, nanti kita akan tengok lagi. Fa'alaiha, maka atasnya hantar hamba perempuan nisfu dhalik, separuh je, separuh daripada 100.
kena hutang sebanyak 50. Ditaksiskan biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka jika mereka itu mendatangkan fahishah, perkara fahishah zina, maka fa alaihinna, maka atas mereka itu separuh daripada barang yang dikenakan kepada perempuan-perempuan muhsanat, perempuan-perempuan yang merdeka daripada azab, hukuman hanya separuh. Baik. Wal 'abd fal qiyas 'ala al amah fi nisfi aidan. Okey. Terganggu. Kita nak cerita gini. Sekarang ni dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala kata lagu pada Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina secara umum, kalau kira tengok perkataan daripada perkataan az-zaniyatu waz-zani, merangkumi hamba, merangkumi orang merdeka, maka kena hutang sebanyak 100 hutang. Okey, di sana ada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata lagu mana? Fa in atayna bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Kalau hamba perempuan berzina, dia kena separuh ni apa hak yang dikenakan kepada perempuan yang merdeka. Jadi kalau perempuan yang merdeka kena hutang sebanyak 50, hamba perempuan kena hutang sebanyak perempuan merdeka kena hutang sebanyak 100. Kalau dia berzina, hamba perempuan kena hutang berapa? 50. Tapi hamba lelaki Allah Ta'ala tak sebut. Hamba lelaki tak ada sebut. Maka ulama qiyas, hamba lelaki dikiaskan dengan hamba perempuan. Maka ditaksiskan lelaki yang berzina, hak yang kena hutang sebanyak 100 hutang, dengan qiyas. Maksudnya dikeluarkan hamba lelaki kena separuh saja. Sebab kata fal qiyasu 'ala al amah fi nisf aidan. Maka qiyas di atas hamba perempuan pada separuh juga. Kemudian wa takhsisus sunnati bil qiyas, dan takhsis sunnah hadis dengan qiyas. Ka qaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Layyu ni makna benda lay penaguhan, lambat, melambat-lambatkan al-wajid. Al-wajid ni orang yang kaya, orang yang mampu. Yuhillu, menghalalah ia, akan irdahu, akan harga dirinya, wa uqubatahu, dan hukumannya, hukumnya. Maksud dia, seorang ni dia berhutang dengan seorang yang lain. Orang ni dia berhutang dengan orang lain. Apabila dia berhutang, wajib dia kena bayar hutang dia. Sampai masa wajib bayar,
wajiblah dia kena bayar. Tiba-tiba apabila sampai masa wajib bayar, dia buat penangguhan. Maksud dia penangguhan, dia tak bayar. Tu makna lay. Jadi apabila dia lambat bayar, dia telah melakukan kezaliman, dia telah menzalimi, menganiayai pemiutang. Maka perbuatan dia tersebut menghalalkan irdahu, harga dirinya. Maksud dia, perbuatan dia saat itu menyebabkan dia telah mengharuskan, membolehkan pemiutang untuk kata dia orang yang zalim. Tak ada dah, mu ni zalim, mu tak molek perangai mu ni. Tak ada dah, sebab perbuatan dia adalah perbuatan yang salah. Dan begitu juga boleh dia menghukumkan kepada orang yang berhutang. Pemiutang boleh hukum, tapi selepas daripada keputusan hakim lah, tahang dia. Dia adalah kaedah dia. Daripada kita nak tahan-tahan orang tak boleh. Tapi apabila hakim memerintahkan, adalah kaedah-kaedah dia. Cuma secara umumnya kita nak ceritanya, dalam hadis ni dia ada kata dia, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Wa hadha fi ghairi alwalidi ma'a waladihi. Ni pada selain daripada ayah bersama dengan anaknya. Ayah dengan anak tak boleh. Amma huwa, adapun iaitu ayah bersama dengan anaknya, fa innahu, maka sesungguhnya melambatkan pembayaran hutang, la yuhillu irdahu wa uqubatah, tidak menghalalah ia akan harga diri ayah dan uqubatah, dan hukum ayah. Qiyasan ala adami qawli uffin athabit biqawlihi ta'ala fala taqul lahuma uff. Kerana qiyas di atas tidak boleh berkata uff yang sabit dengan firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uff, maka jangan berkata bagi keduanya uff, bil aula, dengan lebih utama. Kata tak boleh dah, maka lebih utama lagi mencerca, kata ayah zalim. Satu. Yang keduanya, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, anta wa maluka li abik, mung dan ayahmu, mung dan hartamu adalah milik ayahmu. Maka tak bolehlah. Jadi qiyas dengan tak boleh kita kata mentakhsiskan keumuman layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Kemudian al-mabhathul khamis, perbahasan yang kelima. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Ada soalan tak? Ada pertanyaan? Man 'indahu su'al falyas'al. Guna perkataan man dah, humu dah tu. Man 'indahu su'al falyas'al. Man 'indahu su'al falyas'al. Tak ada. Tak ada, kita berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.